Didik TV KPM. Okey, Silakan. Okey. apa yang saya buat di sini tadi ialah cincin saya kan saya tunjukkan tadi dah menjadi kusam sebab dia bukan dia besi tau. Okey. Jadi macam mana saya nak pakai untuk pertandingan Puteri Gunung Ledang nanti? Jadi saya nak sado dengan menggunakan perak. Perak iaitu argentum. Okey. Jadi saya menggunakan elektrolisis dan ini dinamakan sebagai proses penyadoran. Okey, maksudnya apakah faktor yang mempengaruhi? Faktor dia cikgu, faktor elektrod. Betul ke? Ya, jenis elektrod sebab okey. kita tidak menggunakan elektrod karbon tetapi kita menggunakan jenis logam aktif. Di mana anodnya saya menggunakan logam argentum, okey, iaitu logam penyadur. Maksudnya saya nak sado cincin besi ni dengan argentum, maka saya gunakan anod argentum. Manakala yang katodnya adalah yang disadur. Maksudnya kalau ada kunci besi yang nak disadur, letakkan katod. Kalau nak sadur dengan kuprum, maka di sini kuprum. Kuprum. Dan larutannya pun kena sama dengan yang penyadurnya. Contohnya kalau saya gunakan logam penyadur adalah argentum, maka larutannya adalah larutan argentum nitrat. Okey. Jadi kalau kita lihat, inilah produknya dah berkilat-kilat cantik. Cantik tak? Silau cikgu. Saya tak boleh nak buka mata ni cikgu. Ya. Tadi warnanya kusam kan? Tapi sekarang dah sado. Yang besi pun nampak macam perak. Macam baru cikgu kan? Baru beli. Bolehlah saya pakai untuk pertandingan tu nanti. Yang penting cikgu punya rantai tangan tu lagi berkilau-kilau. Yes. Kalau ada bekas besar, bolehlah masukkan semua barang kemas saya. Patutlah saya sekarang pun saya dah faham cikgu kenapa banyak sangat bling-bling kat atas meja ni cikgu. Okey, jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar hari ini. Silakan cikgu. Okey. Jadi kalau kita lihat hari ini apa yang telah kita pelajari, kita belajar tajuk kita sel elektrolisis. Jadi untuk sel elektrolisis, mula-mula kita kena faham maksud elektrolisis, iaitu proses penguraian sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada juzuk unsurnya apabila arus elektrik melaluinya. Maksudnya kata kunci arus elektrik melaluinya ada perubahan kimia. Jadi dalam rajah yang kita belajar tadi, dia ada elektrod yang digelar sebagai anod dan katod. Dan leburan atau larutan aqueous itu digelar sebagai elektrolit. Jadi definisi untuk elektrolit ialah sebatian atau bahan dalam keadaan leburan atau aqueous yang mengalami perubahan kimia apabila arus elektrik melaluinya. Kan? Betul, cikgu. Okey. Seterusnya kita belajar, kita kaitkan elektrolisis ini dengan konsep proses pengoksidaan dan penurunan. Maksudnya di anod biasanya proses yang berlaku adalah pengoksidaan kerana atom menderma elektron. Pendermaan elektron adalah pengoksidaan. Di katod apabila ion menerima elektron, maka proses yang berlaku adalah penurunan. Dan ini adalah tindak balas redox. Jadi murid-murid telah pun mempelajari tentang tindak balas redox, iaitu tindak balas kimia yang berlaku apabila pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Kita relate kepada tajuk yang sebelum ni yang murid-murid dah pelajari. Okey, seterusnya, jadi untuk elektrolisis leburan tidak ada masalah sebab anion-nya satu saja akan ternyah cas, cation-nya satu sahaja akan ternyah cas. Tetapi untuk larutan aqueous, okey, cation-nya ada dua disebabkan kehadiran air dan anion-nya pun ada dua, iaitu tambahan ion hidrogen dan ion hidroksida daripada air. Oleh kerana terdapat lebih daripada satu cation, lebih daripada satu anion, maka kita perlu mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Terdapat berapa faktor, Akmal? 3 faktor, iaitu yang pertama nilai E piawai, keupayaan elektrod piawai. Perlu hafal tak nilai tu? Kenalah cikgu. Tak perlu. Akan tapi diberi. Macam saya akan hafal cikgu. Cewa. Okey, nilai itu akan diberi. Okey, sebab murid perlu mengetahui cara mengaplikasi. Itu adalah kemahiran. Dan yang kedua adalah kepekatan larutan. Kalau kepekatan larutan adalah ion
halida Yes. berkepekatan tinggi. Okey, dan yang ketiga jenis elektrod. Sekiranya elektrod karbon tidak digunakan dan elektrod yang digunakan adalah logam aktif seperti logam kuprum, logam argentum yang saya tunjukkan tadi, maka ia akan mempengaruhi hasil yang terbentuk pada anod. Biasanya katod kita gunakan faktor nilai E / Y. Jadi itu adalah rumusan mengenai apa yang kita telah pelajari hari ini dan bagi setiap aktiviti yang kita buat tadi, kita pun telah mempelajari cara menulis persamaan setengah. Okey. Jadi Ni macam mana nak jawab cikgu? Okey. Baik, cikgu Adeline yang cukup cantik, cukup cerdik, cukup semualah cukup menawan cikgu. Pentaksiran keseluruhan pengacara untuk segmen orang kata slot kali ini. Macam mana cikgu Kalau saya dapat lihat kat situ banyak bintang dia dapat tu cikgu. okey, untuk pentaksiran hari ini untuk Akmal. Ya, cikgu. Akmal berjaya memperolehi 3 bintang. Alhamdulillah cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, tahniah. Okey, baik cikgu, kalau murid-murid di luar sana nak buat rujukan ke macam mana tu cikgu Okey, sebenarnya semua yang kita mempelajari hari ini bahannya boleh didapati dari sumberku. Yes, betul tu. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak. Didik TV KPM